Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi hari ini untuk meneruskan proses pembelajaran kita secara online dalam mata pelajaran adab dan akhlak. Hari ini Ustazah akan sambung sedikit mengenai tajuk yang lepas, iaitu adab berjalan. Tajuk 1, adab berjalan. Hari ini Ustazah akan bagi dua anak tajuk, iaitu yang pertama, adab yang dilarang ketika berjalan. Apa perkara-perkara yang dilarang ketika kita berjalan, dan yang kedua, faedah mengamalkan adab berjalan. Okey, apa kebaikan sekiranya kita beradab ketika berjalan? Okey, tajuk yang pertama, adab yang dilarang ketika berjalan. Yang pertama adalah jangan berjalan di tengah jalan. Okey, perbuatan ini akan mendatangkan kemudaratan kepada diri kita dan orang di sekeliling kita. Okey, yang kedua, jangan berjalan ketika makan dan minum. Okey, perbuatan ini sangat tidak sopan untuk dilakukan. Okey, yang ketiga adalah jangan suka berjalan di tempat yang sempit dan kotor. Okey. Seterusnya yang keempat adalah jangan banyak memandang ke kiri dan ke kanan atau ke belakang. Okey. Perbuatan ini akan menimbulkan sedikit kelalaian ketika dalam perjalanan. Okey, yang keempat, yang kelima, teruskan, elakkan duduk atau melepak tanpa sebarang tujuan yang jelas. Okey. Keenam, jangan berjalan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Okey, sekiranya kita hendak berjalan, kita kena susun masa ataupun perjalanan kita supaya tidak tergopoh-gapah. Okey, yang terakhir adalah jangan berjalan di atas bumi dengan sifat takbur dan bermegah-megah. Okey, Allah sangat tidak suka umatnya mempunyai sifat sombong dalam diri. Okey, itu adalah beberapa adab-adab yang dilarang ketika berjalan. Untuk tajuk kedua, faedah mengamalkan adab berjalan. Okey, yang pertama, diberi pahala. Allah akan kurniakan kita pahala sekiranya kita beradab ketika berjalan. Okey, yang kedua, dihormati masyarakat. Dan yang ketiga adalah maruah diri terjaga. Dan seterusnya, keempat, selamat dalam perjalanan. Okey, perbuatan beradab ketika berjalan akan menyebabkan semua perjalanan kita akan sentiasa selamat dan dilindungi oleh Allah. Okey, yang kelima adalah ramai kawan dan kenalan. Sekiranya kita beradab ketika berjalan, kita akan mudah untuk mendapat kawan ataupun kenalan. Dan yang keenam, kita akan terhindar daripada fitnah dan dosa. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, kita akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada bahaya. Sebagai contoh dalam gambar, kecelakaan ataupun apa-apa perkara-perkara yang tidak diingini ketika dalam perjalanan. Okey, setakat itu sahaja untuk hari ini. Ustazah bacakan sedikit kisah Khalifah Umar Al-Khattab dan pemuda berjalan tempang. Suatu hari, Khalifah Umar Al-Khattab melihat seorang pemuda berjalan seperti orang sakit. Lalu Umar pun bertanya kepada pemuda itu, "Apakah engkau sedang sakit?" Pemuda itu menjawab, "Tidak." Mendengar jawapan itu, Umar mengangkat cemati dan memukul pemuda itu. Ia lalu memerintahkan anak muda itu untuk berjalan dengan tegak. Kisah di atas menunjukkan galakan berjalan dengan tertib dan tidak berpura-pura lemah kerana perbuatan itu tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Okey?
Sekian saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Selamat mengulang kaji pelajaran di rumah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada nota akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.